Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, hari ini saya bergerak solo kot sebab saya cuba kontak telefon yang tadi tak dapat, tapi tak apa, saya boleh bawa seorang. Dan hari ini kita sesi bersama dengan tetamu undangan iaitu Cikgu Hafiz. Cikgu Hafiz apa yang tak kenal, nanti kita akan call beliau. Tapi sebelum itu kita mulakan majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, macam mana macam mana tentangnya trading semalam? Ada yang siapa ikut signal? Ada yang ikut analisa kita semalam? Ada yang kena tak? Kalau ada boleh tinggalkan di ruangan komen ya. Mungkin lepas ni kita boleh share dengan kawan-kawan kita kat grup lain. Okey, dan hari ini sebelum kita ke sesi yang seterusnya iaitu sesi bersembang dengan tetamu undangan kita, kita akan review dulu Battle of the Trader. Battle of the Trader, kedudukan semasa. Alright. So, kedudukan semasa kita Battle of the Trader. So, Battle of the Trader ni esok merupakan hari terakhir untuk Q1. Q2 akan bermula pada minggu hadapan ya. Jadi siapa yang nak sertai boleh message leader dan juga directornya masing-masing, broker masing-masing ya. Jadi dengan itu kita akan tengok kedudukan semasa. So, tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga masih dengan orang yang sama pada semalam lah. Okey, ini kedudukan semasa pada pukul 2 petang tadi ya. Okey, Encik Amin Nakiuddin dengan growth banyak 943%. Encik Rodney Amit 702%. Encik Ahmad Tarmizi dengan 665%. Hebat-hebat belakang. Grow lebih 500% pada dalam tempoh 2 minggu. Dahsyat. Dan seterusnya kita ada Encik Ahmad Asmui pada tempat keempat pada 453%. Encik M. Jubri Amin 230%, Encik Ahmad Taufik 228%, Encik Alim Supat 156%, Encik Faizal Muhtar 130%, Encik Azizat Mamat 115%, dan akhir tempat yang ke-10 M. Azwan sebanyak 109%. Jadi boleh grow 100% ni pun dah kira hebat sebenarnya dalam tempoh 2 minggu. Tahniah diucapkan kepada trader-trader yang telah berjaya menduduki tempat top 10 dalam Battle of the Trader untuk Q1. Okay? Kita masih ada sehari lagi untuk kita tengok macam mana pergerakan, macam mana kedudukan ni. Jadi ni kita akan announce pada minggu depan lah, hari Selasa. InsyaAllah pada kelas belajar kita. Jadi dengan itu kita minta juga jasa baik tuan-tuan untuk follow kita punya YouTube dan juga Facebook, tekan button like supaya kita boleh sama-sama tengok update Battle of the Trader. Okay? Kita juga mendapat ilmu-ilmu dan yang manfaat dalam bidang-bidang forex ni. Okey, seterusnya kita akan tengok lupa saya nak pesan. Okay? Siapa yang menang Battle of the Trader ni, dia ada tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Okay? Tempat pertama dia akan memenangi sebanyak $1,200 $1,200 dengan ringgit sebanyak RM5,040. Tempat kedua $800 sebanyak RM3,360. Tempat ketiga $500 sebanyak RM2,100. Jadi tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak sertai ni? Message tuan-tuan punya leader di Najmuddin Senior Broker. Okay? Message saja kata nak join Battle of the Trader, dan insyaAllah tuan-tuan akan masuk ke Q2. Okay? So di dalam Q1, siapa yang menang Q1 top 10 ni akan berentak dengan pemenang Q2, dan 20 orang trader ni akan bertanding dalam final Battle of the Trader di final round lah, yang mana setiap pemenang, setiap top 3 daripada final stage ni akan menang hadiah wang tunai berserta trofi. Okey. Okay, trading menggunakan demo account saja. Final, tapi final menggunakan live account ya. Jadi bila final menggunakan live account, tuan-tuan kena hati-hati ya. Okey, tak perlu kena hati-hati supaya kita tidak
tidak apa ni, lebih trade ke apa ke, sebab kena semalat dapatkan live account ni, ada risiko kat situ. Jadi seterusnya kita akan tengok ke pertandingan yang kedua di bawah Najmuddin Exchange Trading, iaitu di bawah broker Just Forex, 16 Ogos hingga 10 September tengah berlangsung. Saat ini 19 Ogos dan 16 Ogos pada hari Senin lepas. Dan tempat pertama kita akan mendapat RM3,000, tempat kedua RM1,500, tempat ketiga RM750. Dan sekiranya tuan-tuan ingin menyertai pertandingan Najmuddin Exchange di bawah broker Just Forex ini, boleh message di nombor di bawah, itu 0192838418. Okey, 0192838418. Dengan tuan-tuan boleh message sekarang juga untuk sertai hadiah besar ni, bukan dia main kecil main-main. Okey, cantik. Seterusnya kita ada promosi CSM Direct. Promosi CSM Direct yang mana kita ada promosi untuk deposit sebanyak RM4.20 untuk $1, okey. Deposit dan juga withdraw flat rate. Jadi macam mana tuan-tuan nak dapatkan ni? Boleh message ke csmsupport.whatsapp.my. Dan juga pertandingan ni, dia punya promosi ni akan berakhir pada 31 Ogos ni. Tak sampai sebulan lagi. Berapa hari je kan? Jadi tuan-tuan pakat-pakatlah depo di bawah CSM Direct. Dan saya difahamkan tadi ada hari ni kita ada perkembangan terbaik untuk CSM Direct, yang mana hari ni mulanya akaun SIN diperkenalkan. Okay? Jadi boleh message csmsupport.whatsapp.my untuk ketahui lebih lanjut dengan SIN akaun ni. Okay? Apa yang saya faham, minimum depo adalah $10. Okay, contract size 1000 lot kot. Leverage-nya maksimum 1/1000. Okay, boleh pakai EA, boleh hedging. Tak ada commission. Minimum lot 0.01, maksimum 1000 lot. Jadi tuan-tuan boleh sertai CSM Direct. Kalau tuan-tuan berminat trade menggunakan EA yang menggunakan akaun SIN, boleh sertai CSM Direct. Okay. Bukan setakat tu aja. Affiliate punya reward pun ada juga. Sebanyak 0.09 sen per lot. Jangan 0.09 dolar lah. 0.09 sen. Payah sikit tu. Slow naik. Okey, banyak yang kita tengok kasi macam major pair ada gold pun ada, silver pun ada untuk akaun SIN. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang untuk trade di akaun SIN di CSM Direct. Okey, seterusnya kita akan tuan-tuan boleh pergi ke majalah forexmalaysia.com. Tuan-tuan boleh dapatkan e-book percuma untuk e-book belajar. Ini majalah percuma edisi ke-140. So majalah ni dia akan refresh setiap hari Sabtu. Jadi untuk minggu ni topik yang kita kena ketahui adalah yang jadi tumpuan untuk majalah Forex Malaysia ni adalah Mesat 3 buat tuntutan insurans. Jadi kita nak tahu Mesat 3 ni buat tuntutan insurans pasal apa? Boleh tengok majalah Forex Malaysia, okey. Dan kalau tuan-tuan nak dapatkan baju percuma, limited edition t-shirt, boleh tengok di majalah tersebut macam mana nak dapatkan t-shirt percuma. Okey. Alright, cantik. Seterusnya kita untuk Battle of Trader settle dan kita sudah tengok kedudukan Battle of Trader top 10 dan Just Forex untuk contest dan CSM Direct, flat rate dan juga account SIN. Seterusnya kita ada majalah Forex Malaysia. Okey, yang terakhir sekali kita nak buat promosi pasal FX Giant. Jadi tuan-tuan, siapa yang belum ada akaun FX Giant boleh buka FX Giant, akaun FX Giant dengan WhatsApp 0195903767. Kat situ tuan-tuan boleh dapatkan akaun 60% deposit fixed bonus. Deposit bonus yang mana tuan-tuan boleh gunakan untuk buat support, margin dan floating. Okey. Dan sekiranya tuan-tuan menyertai FX Giant, tuan-tuan juga akan dapat dengan cerita dapat e-book percuma. Kalau nak tahu e-book tu macam mana, boleh tengok, boleh cuba mesej kita punya customer support lah di nombor yang tertera tadi. Baik,
Seterusnya kita akan bersama dengan tetamu kita, Encik Hafiz. Okey, Cikgu Hafiz. Okey. Alright. Saya tutup dulu. So, okey. Nampaknya Cik Faiz dah datang ah. Alright, jadi saya kena setting kejap. Uh, so kita akan call Cikgu Hafiz dulu sebelum sebentar tunggu si Fuad masuk. Okay. Hello, Cikgu. Hello, sudah kejap eh. Hello. Hello, sudah. Tak masuk pula dalam kita punya live. Tadi okey? Hello. Jap. Tak masuk. Saya call balik. Alright, Cik F. Tu dia Cik F sudah bersama kita eh. Terima kasih Cik Fuad. Sorry sebab tadi toilet. Kita banyak saya nak set up muka Cik F dulu. Cik F buat pelaburan besar nampaknya ni. Sorry semua. Saya tadi tiba-tiba lagi perut pula. Aduh. Okey, tak apa. Sekejap, saya kena setting live dulu, jadi saya biar Cik F mau hapus tak boleh? Boleh terima kasih. Okey tuan-tuan, tuan-tuan apa khabar tuan-tuan? Assalamualaikum. Okey. Terus saya minta Cik Fuad tadi jalan dulu sebab saya mula pelaburan. Rasa ni pelaburan. Maaf sangat-sangat. Tapi rasa masih boleh bersama tuan lagi insya-Allah. Okay. Tu dia keluar muka Cik F. Muka saya tak keluar kat Cik F. Tak apa. Apa tak ada masalah. Okay, terima kasih tuan-tuan. Alright. Ya, saya kena set up sekejap Cik F. Tak apa Cik F cakap dulu. Saya nak set up call Cikgu Hafiz kita ni. Kita dah dia tak mahu masuk. Cikgu Hafiz. Okey. Hafiz Safari kita. Hafiz Safari. Okey. Tuan sangat beruntung tuan nak dapat bercakap dengan Cikgu Hafiz Safari. Mungkin hari yang baik ni tuan kan tu ada pekan insyaAllah Hello Cikgu Hafiz. Dengar Cik F? tak dengar suara dia pun. Tak dengar pula. Salah ni. Okey, Cik F macam mana trading semalam? Ada profit ke? Alhamdulillah ada sedikit kita kongsikan tu dan ada juga yang tak sempat kita kongsikan pada lepas kita live tu ada juga setup yang baik-baik beri kita entry tu bila kita boleh share dekat group kita lah tu kan so alhamdulillah ada yang sempat ada yang tak sempat okey so far so good. Alright, cantik. Saya cuba ajak Seafood Cikgu Hafiz kita untuk masuk ke Google Meet. Okey, sementara Zipu S mengajak tu, saya nak bagi tahu sikit lah. Orang kata, okey, untuk efek Giant, Alhamdulillah sekarang ni ada sambutan untuk bonus 80%, dan ada bonus 60%, untuk setiap kali deposit, lah. Okey, rebut peluang setiap kali deposit akan dapat 60%. New trader, sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Rebut peluang ni. Ini peluang yang baik sebenarnya. Okey.
sambutan untuk FX Giant sangat bagus. Sebab tadi saya tak sempat nak explain apa kelebihan masuk di bawah broker FX Giant ni. Alright. So, apa kelebihan dia lagi? Selain tuan-tuan dapat bonus dapat floating sebanyak 60%, okay, di mana tuan-tuan juga akan terima e-book percuma dan juga e-book percuma satu. Tuan-tuan akan juga dijemput masuk ke kelas signal secara percuma. Okay, kelas signal secara percuma untuk new trader adalah sangat baik sebenarnya. Benda yang sangat baik. Okay, sebab kita ada e-book yang mungkin bermanfaat dan juga kita juga sediakan untuk percuma. Cikgu Hafiz dah masuk kita punya Google Meet. Sekejap saya ke setting. Alright. Jadi C4F saya bagi link ke Google Meet kat C4F supaya habis tolong buka kan. Okay, kita sembang kat sini. Discord nak tutup apa ni? Tempat biasa. Tutup Discord. Mute Discord. Alright. Okay, kita sembang kat sini. Okay, Assalamualaikum Cikgu Hafiz. Tamu kita ni. Oh. Tak dengar suara tu. Mute Cikgu Hafiz, mute. Ya Hafiz, suaranya mute. Suara mute. Headset dah besar speaker. Dengar. Okay, Jun. Okay, apa khabar? C4S. Khabar baik macam tu je lah. Baik, Cikgu Hafiz. Tu speaker apa? Earphone besar speaker tu. Apa Cikgu Hafiz? Sihat Sihat. Alhamdulillah. Rumah sihat lah. Rumah jaga diri Cikgu Tak Hafiz. boleh pergi mana sekarang ni pun. Dia musim pandemik yang sangat tinggi ni. Tak boleh pergi mana. Jadi Cikgu Hafiz boleh kenalkan diri sikit Cikgu Hafiz? Okay, nama saya Ahmad Hafiz bin Jaafar Siddiq. Nak perkenalkan diri macam mana tu? Ceritalah berapa ekor depo, berapa MC. Dah berapa lama trading ni? Cikgu Hafiz ceritalah kan. Macam mana perjalanan sepanjang Cikgu Hafiz dalam bidang trading. Okay, ceritalah. Okay, saya start trading kalau ikutkan 2014 lah. 2014 tapi 2014 tu bukannya kita trade macam apa tu, trade betul-betul lah, cuma nak dedahkan diri je. Jadi Cikgu Hafiz macam mana mula-mula 2014 tu kan time tu kita punya handphone ke komputer ke apa semua tak berapa canggih lagi kan. Line internet pun kira mahal lagi kan masa tu kan. Jadi tak adalah berapa sangat join forex ni. Nak cari group pun, nak curi sifu pun masa tu susah juga. sekarang ni Cikgu Hafiz pun jadi sifu sendiri ya? Lepas tu kira macam silent ya, bukan silent trader silent daripada trade. Daripada 2014 tu trade dalam setahun. Lepas tu senyap sampailah ke musim COVID tu. Sebab apa senyap tu Cikgu Hafiz? Ada buat bisnes lain kot? Sebab masa tu kerja bank, jadi full time kita sale dekat bank ni pening kepala sikit tau. Kalau macam time office hour kita sibuk cari customer. Bila balik daripada kerja, kita akan siapkan kerja dekat rumah pula. Macam dia punya paperwork semua, submission kita kena buat kat rumah. Buat dekat rumah pun kadang-kadang
3-4 jam jugalah setiap hari kita nak settlekan submission kepada customer loan dan semua kan. Jadi handphone pun time tu pun tak apa canggih, dan time tu juga macam YouTube ni pun jarang orang share lagi lah pasal forex ni kan. Jadi lepas 2019 tu barulah macam ada banyak masa kan, sebab kita duduk kat rumah time tu kan. Jadi buka lah handphone apa semua. Jadi jumpalah balik kawan-kawan yang pernah trade forex dulu. Start pada tu lah. Dah tak ada kerja. Jadi start pada itu 2019, time PKP tu. PKP yang first PKP kan. Daripada tu lah start belajar balik lah. Pada waktu tu juga banyak sifu-sifu dah macam memperkenalkan diri dia, dah buat sharing video-video dekat YouTube. Jadi belajar je lah sikit-sikit dalam tu. Rafi, ada kita punya pendengar ni kata daripada Cik Halish Bandel. Kirim salam Cikgu Hafiz. Wah, waalaikumsalam. Yang lama tu misalnya. Assalamualaikum Cikgu. Halis Bandel ni dia pun trader tau. Ya. Dia lagi lama pada saya lah trader. Dia lagi otai. Geng-geng ni. Dia lagi otai. Dia trade dulu, lepas tu baru saya. Sama-sama trading pakai teknik yang sama ke ni? Lain-lain. Lain-lain. Walaupun kita kawan satu bank juga, tapi jumpa jarang lah. Jarang-jarang. Walaupun rumah dekat-dekat, jarang-jarang. Sebab sibuk dengan hal masing-masing. Bank dia ni sikit, masa dia fit sikit. Yalah. Tapi kerja nak on time kan, balik kerja kena buat kerja lagi. Jadi nak jumpa kawan pun susah. Jadi time sekarang ni bila ada masa pula, dia pula pindah tempat lain. Pun jarang jumpa. Kita jumpa jam ni je lah. Online, call-call, WhatsApp, Facebook tu je lah. Jadi Cikgu Hafiz, sejak lama Cikgu Hafiz bertapa ni kan. Okay, boleh share sikit macam mana ni Cikgu Hafiz. Apa yang Cikgu Hafiz dapat sepanjang bertapa di musim PKP ni? Okay. Macam kalau orang bersilat tok guru lama-lama kan. Dia bersilat, dia bertapa dalam gua. Tapi kita lain lah. Kita musim pandemik bertapa, berguru, semua dalam rumah. Semua cara online. Tak boleh keluar. So yang mana berkesan Cikgu Hafiz? Dekat rumah ke gua? Bagi saya lah. Kalau online ni, kita sekarang ni banyak guna belajar daripada YouTube ataupun untuk sesi berguru, jumpa guru, soal jawab, Q&A tu kita pakai Zoom kan. Jadi Zoom ni dia ada record. Jadi siapa yang berguru dia ada syllabus tu, lebih bagus guna Zoom lah, online lah, daripada macam kelas ni satu bayaran dia mahal. Kan, sebab dia ada kos, yang pengendali pun ada kos. Kan? Jadi kita pun ada kos, kita kena bayar yuran, lepas tu kita kena ada masa lebih sikit nak pergi sana, transport, makan apa semua. Jadi kos dia jadi tinggi. Bila ada syllabus, lagi banyak kali kita pergi menyertai kelas tu, lagi tinggi lah kita punya modal kan. Jadi kalau sekarang ni dalam bentuk online, dia guna Zoom, jadi kos dia dah jauh lebih rendah. Kadang-kadang ada dulu sifu berbayar. Satu syllabus kadang-kadang 1,000. Tengok sifu lah. Level dia kan. Kalau dia maha guru, dewa, mahal lah. Mau 1,000 ke atas. Kalau standardnya 300 lebih satu syllabus. Kan? Jadi kita belajar ni lah. Belajar yang free dulu. Kita tengok sifu mana yang kita rasa teknik dia kita serasi. Kita tengok video-video dia dekat YouTube. Jadi bila dah lama, dah rasa macam kira boleh, nak dapatkan dia punya macam ilmu tu
apa tu, okay, halal lah kan. Jadi kita kenalah minta dia join kelas dia. Tapi sekarang nak join pun dah tak susah. Just follow dia punya IB je lah. Kan, masuk 100 USD. 100 USD tu bukan bagi dia. Kita yang trade kan. Kita yang trade. Jadi kita tak rasa tau kita membayar. Lepas tu bimbingan dia tu penuh lah. Selagi kita di bawah IB dia, jadi kita dapat bimbingan terus. Sebab macam forex ni dia bukannya belajar 2-3 hari, 2-3 bulan tau. Dia makan tahun tau. Sebab kita kena praktiskan dia punya teknik tu. Dan bila kita praktis, kita perlukan macam guru untuk bagi tunjuk ajar lah. Okay. Kalau ada salah ke apa ke kan. Jadi Cikgu Hafiz sekarang dia buat kelas mengajar ke apa? Ke mengajar Kelas ikut Zoom ke? mengajar. Ada tak? Itu separuh jalan lah. Separuh jalannya? Separuh jalan. Sambung lah separuh jalan lagi. Lain macam. Sebab tak sampai dia destinasi kan tu. time buat kelas 1, 2, 3, 4, 5 ada silibus-silibus kita buat. Lepas tu kena pula PKP lagi. Kan? Kena PKP lagi. Bila kena PKP lagi, tak dapat lah nak pergi office. Nak buat. Sebab bergantung pada office punya tu kan. Dekat rumah sendiri tak pandai nak guna komputer. Ya, tak pandai nak komputer. buat, Tengok indikator seligat je. Nak bukan. Dia punya apa tu, sorry dia tak cukup untuk buat streaming. Kan? Faham. Equipment dia tu kadang-kadang tak complete. Tak complete. Tapi headset besar speaker lah cikgu Hafiz. Yang ada ni kan atas kepala ni kan. Itu style tu. Mahal tu? Shopee murah je. Okay, dandan Shopee tu. Dandan Shopee tu pun macam kita tak kenal tak. Dia Macam mana tak barang kenal. Shopee branded semua tak. Beg kulit. Topi tak ada? Topi apa? Rongak je. First time Ada. Ada. First time tengok cikgu Hafiz tak topi. Dah masuk dah yang pasal buang topi. Kan dia trademark ni tiba tropi betul tak? Dia baru perasan. Dia boleh cakap baru perasan. Terus Dah terus dipasang. baru smart. Cikgu Hafiz lagi satu nak kata terima kasih lah sebab sudi join kami hari ni Sudi join live kami hari ni. So Cikgu Hafiz boleh cerita sikit tak apa ni teknik-teknik yang Cikgu Hafiz guna semasa trading? InsyaAllah mungkin boleh menjadi manfaat kepada pendengar kita pada hari ni insyaAllah. Okey, sebenarnya saya nak bagi pendapat dulu lah. Ikut saya punya pengalaman lah. Walaupun pengalaman tercedok terlebih kan. Tapi pengalaman tercedok tu pengalaman yang sangat berharga tu. Betul. Kalau tak tercedok, kita tak tahu. Betul. Tercedok tu rasa dia macam mana kan. Pedih dia macam mana kan. Lepas tu dah tahu, kita belajar lah. Jatuh bangun kan. Okey, untuk trader-trader barulah saya nasihatkan permulaan kalau kita nak mula berjinak-jinak ni kita guna kos yang rendah lah. Jadi kita cari dulu video-video yang bersangkutan dengan forex lah dekat YouTube. Okey. Jadi channel apa yang ni? Cikgu Hafiz biasa tengok. Okey, kalau salah satu cara macam mana nak cari, cari yang sipu-sipu yang ada dia punya macam video part by part. Yang ada syllabus-syllabus daripada basic sampailah ke advance. Macam kalau dalam forex ni dia ada apa itu forex basic kan, cara penggunaan indikator, cara penggunaan order, buy order, limit order semua, stop loss, BE, semualah. Itu ada dia punya basic-basic dia kan. Lepas tu basic high low, teori Dow tu kan. Kita belajar basic-basic tu. Lepas tu sampailah ke basic support dan resistance tu. Sebab basic support resistance tu itu basic yang paling bawah. Andai kata basic support resistance tu kita tak tahu,
Maknanya apa teknik yang kita belajar lepas tu memang guarantee out lah. Kita tak faham kan. Dan apa-apa teknik dia akan relate dengan SNR. SNR ni pula setiap gerak SNR ataupun dia punya bentuk-bentuk dia, makin zone dia semua ada semua dipakai oleh banyak jenis trader dengan jenis-jenis teknik dia orang sendirilah. Dengan istilah-istilah dia sendiri. Tapi sebenarnya basicnya SNR lah. Jadi memang kena kuasai je lah SNR. Memang kena kuasai SNR. Tak boleh masuk indicator terus lah. Indicator tu sebenarnya SNR tu dia berpandukan pada CS kan. Jadi CS tu sebenarnya satu indikator yang paling original. Candlestick dah. Candlestick tu memang original punya indicator. Nice. Posisi yang bagus. Okay. Jadi kalau macam kita tengok silibus-silibus macam contoh basic forex, lepas tu SNR tu pula dia ada pecahan-pecahan dia. Cara tanda SNR, cara guna, lepas tu dia punya jenis-jenis dia kan. Dia ada major, dia ada minor, macam-macam lah. Lepas tu boleh pakai ke tak boleh pakai ke, macam-macam. Jadi walaupun kita nampak macam SNR tu macam biasa je kan. Tapi sebenarnya pecahan dalam tu banyak. Kena kuasai jugalah. SNR tu juga price action tu juga dia juga kan. Cikgu Hafiz boleh share sikit tak? Sikit ilmu Cikgu Hafiz pasal SNR ni. Apa yang Cikgu Hafiz faham? Tak minta banyak Cikgu Hafiz. Macam contoh lah Contoh kalau kita nak cari arah market. Okey, kalau kita nak cari arah market biasa orang tengok daripada time frame yang besar. Time frame yang besar. Maknanya kalau time frame yang besar tu ada yang buka daripada monthly. Jadi kalau macam kita trader harian ni, hari-hari tengok hari-hari ada entry ni, kita biasa tengok pada daily pun dah cukup. Jadi dekat daily tu kita tengoklah support resistance yang menuju ke mana. Mana yang paling atas dan yang paling bawah tu kita tengok ada tak punca-punca macam kenaikan lah. Jadi kalau macam saya cakap je ni memang tak boleh nak tengok apa. Tak boleh nak tunjuk pada skrin lah kan. Memang kena buka chart sebenarnya. Tak apa. Jadi bila kita dah tengok time frame besar, kita akan contoh kita dah tahu dia punya arah perjalanan yang besar tu katakan uptrend kan. Jadi kita akan cari entry yang bersangkutan dengan buy punya. Jadi contohlah daripada time frame daily kita pindah kepada time frame H4, H1 sampailah ke paling kecil lah. Biasa M15 lah untuk cepat dapatkan entry lah. Sebab dia time frame besar ni, dia lagi besar time frame tu, dia punya throw night dia tu pun besar. Lepas tu kalau kita ada letak SL pun jadi besar. Jadi kita akan tunggu waktu-waktu yang sesuai dekat time frame yang lagi kecil lah. Biasanya saya akan tengok pada macam contoh lah. Biasa orang nak cari entry atas dan bawah kan. Contohlah dekat atas dia nak sell kan, dekat bawah dia nak buy kan. Jadi kalau kita tengok yang paling atas, contohlah kita cari entry banyak tempat lah, banyak pair. Kita cari pair yang paling atas, dia punya candlestick dia. Jadi yang paling atas katakan dia tengah naik. Kalau kita nak cari dia menurun, kita cari candle yang mematikan candle yang paling last tu. Benda ni apa yang dimaksudkan dengan tu? Dengan mematikan? Mematikan tu maksud dia contohlah satu candle tu naik tu bullish kan. Jadi candle yang last tu katakanlah dia candle tu 10 pip punya candle.
Jadi kita kena cari candle yang berlainan arah, iaitu bearish, lebih daripada 10 pip. Oh. Maksud dia dah mematikan. Dalam erti kata lain yang biasa tadi digunakan, dia dah engulf. Oh, engulfing lah. Dia dah engulf. Jadi dalam bab mematikan ni sebenarnya dia ada dua jenis lah. Satu engulf dengan satu candle. Maknanya yang naik tu candle kecil, yang mematikan tu candle besar. Itu satu. Lagi satu dia engulf daripada yang menaik tu candle yang besar, katakanlah candle tu 20 pip, dan dia dimatikan oleh lebih dari tiga candle. Dia campur-campur, maknanya dia dapat dalam 20 pip lebih. Jadi candle tu yang mematikan tu, yang kedua tu dia punya arah dia lagi macam win rate dia lagi tinggi lah. Itu kalau kita masuk daripada situ, dia ada kategori entry lah. Yang masuk macam tu dia kategori macam medium risk. Dia ada yang high risk. High risk tu orang tengok daripada support dia, dengan tak tengok apa pun dia terus buy ataupun sell. Daripada support. Jadi yang medium risk tu dia akan tengok kepada satu candle yang mematikan, iaitu engulfing tu. Lepas tu yang kita ada lagi satu entry. Yang ni saya belajar daripada cikgu Ibu Musang FMCBR. Dia ajar macam tu lah. Banyak belajar Bagus. AKA Fibo Musang, AKA FMCBR. Okay, yang paling minimum risk kan, low risk, kita akan tunggu lagi satu CS yang contohlah daripada buy ke sell, kita cari lagi satu CS yang tembus dia punya support. Tadi mula-mula kita dah jumpa dia mematikan engulfing. Dia turun dulu sampai dia jumpa satu support yang berhampiran, yang paling dekat, dan dia tembus. Dekat situ entry yang selamat lah. Jadi untuk kalau nak entry dekat situ pun boleh terus entry, tapi biasanya dia akan buat reversal sikit lah. Dia akan reverse balik. Jadi entry yang betul dia adalah dekat kawasan IB tu, yang mati tu. Candle yang kita matikan tu. Maknanya yang candle yang naik tu kan, katakan candle yang naik tu dia 10 pip. Candle yang turun tu, yang mematikan tu 13 pip. Maknanya kita buat satu zone yang 10 pip tu. Yang candle yang paling atas tu. Paling atas belah kiri kita tu kan. Kiri lah. Belah kiri tu kita buat satu zone. Jadi bila dia masuk dekat kawasan zone tu, situlah entry yang paling minima dia punya SL. Jadi kalau Cikgu Hafiz lah, Cikgu Hafiz tunggu confirmation ataupun terus instant dia? Biasanya setup macam ni, dia ada yang dia terus pergi. Dia akan terus pergi. Dia akan terus pergi. Biasanya terus pergi pun dia akan sampai ke Fibo 161. Jadi kita macam contoh, bila dah ada petanda untuk naik atau turun, kita akan gunakan Fibo untuk tarik lah, untuk menentukan dekat mana dia punya TP. TP1, TP2 kita akan tarik Fibo. Dan tarik Fibo ni, ada carta ni, kena ada carta. Tarik Fibo ni pun dia ada dua jenis juga. Satu daripada macam engulfing yang engulf satu batang CS, dan yang lebih 3 batang CS, dia ada lain-lain. Terima kasih atas perkongsian Cikgu Hafiz ilmu tentang SNR. Cikgu Hafiz. Jadi Cikgu Hafiz biasanya pakai teknik ni di currency mana-mana? Mana-mana boleh. Mana-mana pun boleh Tapi kalau kita nak dapatkan entry macam scalping punya entry, nak pip tinggi, kita masuk pada gold lah. Trader gold ni. Trader gold ni bukan calang-calang ni. Ni Zarul Azam ni ni kawan juga. Dia bagi salam. Kawan-kawan. Dia bagi salam cikgu. Waalaikumsalam Zarul Azam. Ramai kawan Cikgu Hafiz Alhamdulillah.
Okay, so Cikgu Hafiz dia banyak kepada SNR dengan Vibo lah, combination SNR dengan Vibo. Ya. Okay, so yang mana student-student Cikgu Hafiz tu tolong masuk, like, share page ni insyaAllah. Kita ramaikan Korea, mudah-mudahan apa yang dikongsikan tu ada bermanfaat insyaAllah kan. Ya. Okay. Kita bincang sikit lah isu semasa. Dengar cerita pas dekat Kedah ada banjir teruk sebab Ya, dekat Ian. Aduh, kesiannya dekat Ya. Gunung Jerai. Gunung Jerai habis macam dekat Cina. Dia punya ayak deras dah. Kesian betul lah. Sial. Itu yang Dugaan pagi dia tadi, buat. tadi ada nampak orang hantar WhatsApp kan. WhatsApp video kan. Yang ikan naik kat darat tu kan. Itu ikan Itu puyuh, bukan ikan lori puyuh. Ikan puyuh, ikan puyuh. Ikan puyuh naik kat darat. Bukan lori terbalik kan? Bukan. Bukan? Ikan puyuh. Kan nampak lah. Ikan puyuh naik ke darat. Banyak ekor. Puluh-puluh ada 100 ekor. Kau apa dah? Sebab apa, dia kadang-kadang binatang ni dia dapat tahu awal. Mungkin dia lebih kuat kan, dapat tahu awal. Kan? Sebab kalau tengok dekat Gunung Jerai tu, kan dekat area Ian, aduh kesian dengan pandemik COVID yang tak settle lagi kan, dengan musibah yang melanda. Minta keluarga sana kami doakanlah mudah-mudahan semua bersabar InsyaAllah akan dipulih sebaik mungkin InsyaAllah. Sebab tengok kesian. Cuba Betul. Dengan keadaan betul je habis, dengan keadaan COVID tak habis lagi, duit lagi. Pendapatan pun terjejas, lepas tu kereta pula rosak, rumah pula masuk ayak macam tu. Aduh. Dugaan sebenarnya kepada yang sana memang dia kuat lah tuan-tuan, memang tuan-tuan kuat lah. Kita orang kalau ni pun menung lah. Kena macam tu menung, tak simpang lah tuan-tuan. Kita doakan yang terbaik lah untuk saudara kita dekat sana. Ya, insyaAllah. Kita kat sini pun sejuk lah. Tempat aku tu. Payah ya, Bukan Kedah. Bukan Yan. Kalau muda. Dia Kedah ni semua lah. Aku kalau Kedah ni semua lah. Yan ada member. Bukan Kuala Muda. Semua ada member ni Yan semua tu ada member. Bukan Kuala Muda Dah bukan. Jangan silap marah lagi. Nanti tu. Tapi semua tu kawan-kawan Semua kawan-kawan insya-Allah. InsyaAllah. Semua kawan selamat lah. Boleh hantar signal. Kasih untung sikit orang sana kan. Boleh withdrawal. Tapi Cikgu Hafiz kan tengah banjir macam tu. Ada lain ke? Dia punya pecawang kacau dengan tanah runtuh ni. Dia orang pagi pun dapat tak trip apa Cikgu Hafiz? Tapi biasanya orang tengah pening nak charge ke mana handphone ni. Pecawang macam ni dia biasa banyak atas bangunan sekarang ni. Yalah. Tapi orang atas bangunan kedai-kedai kan. Macam time-time tu pun mereka pun macam fikiran ke mana lah tu. Kecuali yang kampung-kampung je lah. Yalah. Kesian. Cikgu Hafiz, bila kita selalu lepak kedai mamak Cikgu Hafiz time-time sekarang ni. Tu lah tengok tajuk dia Sembang Kari. Ingat kari mamak kot. Tapi Cikgu Hafiz jangan makan kari, makan tosek. Apa benda dia order kari tu? Dia order apa itu? Lama yang dia makan mamak. Tosek rawa. Rawa. Oh, padu. Dia suruh kita try padu. Tapi dia punya lambat. Lambat dah berbulu. Marah kat mamak tu, aduh. Tapi memang sedap lah kan. Tapi sedap. Tapi itulah kenangan tu susah sebenarnya Cikgu Hafiz nak keluar kita nak keluar, aduh leceh lah. Ayah Kuman banyak kan? Kuman. Hari ni pun 22,000. Tu lah pecah ikut oi. Kita duduk rumah tak keluar pun tapi keluar kes. Dah duduk rumah, dah cucuk vaksin pun banyak lagi Mana datang Sebab banyak orang tak cucuk lagi. Banyak orang tak cucuk. Lepas tu lagi mana kluster kilang tak kacau memang takkan turun lah. Tapi kilang kalau nak kerja kan dia kena ada dos kan? Alah, semua tu underground belakang cerita punya banyak. Takut ni je. Itulah. Takut dapatkan surat cucuk je tapi tak cucuk. Betul. Itu yang banyak berlaku juga Hafiz. Itu yang banyak berlaku sebenarnya. Tak apa lagi. Lepas tu dia orang ni yang bos-bos ni dia kata dia boleh cover compound dia tak ada hal. Yang penting mineral tu masalah tu. Yelah. Banyak kita dengar juga. Compound berapa je. Sebab tu money. Dia pun money. Dia pun tak fikir apa lah. Fikir untung lah. Lagi satu kena fikir lah siapa yang dapat vaksin ni. Dia mungkin boleh jadi pembawa lah. Sebab yang kena vaksin ni biasanya kalau kena COVID dia tak sampai masuk hospital. Okay. Jadi yang kalau dia berangkit dengan rumah dia ke jiran dia ke yang tak ada vaksin tu yang masalah lah. Okay. Tu yang kita risau.
Berhati-hati tuan-tuan, jangan ingat dah ambil vaksin tuan-tuan tak perlu jaga SOP, salah Kena jaga SOP sebab kita ada anak-anak kat rumah. Ada jiran kita mungkin yang belum ambil, kena jaga semua SOP, hand sanitizer. Semua tu kena jaga. Tengok Cikgu Hafiz, dia lindung topi dia. Lindung kepala. Tapi Saya dia tak keluar rumah langsung. Duduk rumah je. Senang duduk rumah tak je. trader ya. Senang, benda bahaya lah. Online je. Online ni. Online je Cikgu Hafiz kata. Tapi online pun barang sampai rumah pun kena spray juga tau. Memang. Betul. Kena spray. Sekarang ni kalau ikutkan macam kalau spray tu kita mungkin pakai kalau kita beli chemical lah kan. Jadi kalau spray biasa tu penggunaan chemical tu banyak lah, macam rugi lah kan. Jadi banyak orang pakai yang apa tu nano spray tu. Yang macam tu kan macam pistol tu. Macam pistol tu. mainan tu. Cikgu Hafiz ada beli tak? On the way. Berapa Cikgu Hafiz beli? Post. Berapa tu Itu yang okey punya 60 lebih kot. 60 lebih? 60 lebih. Yang biasa punya dulu 30-40 je. Tapi dia punya sembuh tu tak macam tak kembang lah. Dia tak nano kan. Dia macam spray biasa. Jadi kalau macam dalam bentuk nano tu dia punya penggunaan chemical tu dia kurang daripada spray biasa kan. dia Dia RM60 biasa. RM60. Tengok brand. Yang okey sikit atas 60 lah. Dia ambil yang biasa punya yang ada lampu biru tu apa nama tu? Blu-ray Kalau RM60 Blu-ray lah. ke Dua apa dah. 6 pip. RM60 7 pip. Gol banyak sikit. Gol banyak sikit. Gol satu pip $1 lebih. Aduh. Sekejap kita cover. Cik Hafizah Mokhtar kata ni RM65. RM95. Hoi. Oh ni yang elok punya kot. Yang paling power kot. Yang kata yang paling elok kot. Yang paling elok kot. Wife join. Oh, wife cikgu ke? Jangan wife dia ke. Apa cikgu ni cakap 65? 95. Ni dekat Salah, 10 pip tak. ni. Itu yang biasa. Yang kira yang paling okey ke atas lah, 65 ke atas, bukan 65 ke bawah tu yang cikai punya. Betul maknanya yang RM95 ni lagi bagus lah. Itu Cikgu Hafiz ada letak oximeter dekat rumah kan? Nak monitor pressure apa? Ada simpan oximeter yang letak kat jari tu kan? Oximeter. Oxy yang bubuh kat jari, kepit jari tu yang kita pakai tu. Yang check oksigen oximeter. Tak ada. Tak ada Pakai yang dekat ni lah, dekat nadi je lah. Si Fuad dia pasang 5 jari si Fuad. Sebab saya tu tengah Syuib punya live kan. Ni. Pasang kat jari, dekat lengan adalah. Yang tu macam nak main gusti lengan lah. Lengan lah. Itu untuk cek apa kan, darah kan. Kalau tekanan darah kurang ke apa ke. Dia kan bukannya selalu pakai tu? Itu untuk tekanan darah tu. Kalau oksigen tak cukup tak tahu lah, boleh cek ke tak. Ya. Memang sebenarnya saya try tengok dekat Shopee kan, Syuib kata kena ada standby oximeter kat rumah tu kan. Jadi saya tengok lah kat Shopee. Lepas tu ada yang komen tu dia bagi 1 bintang dekat oximeter ni. Saya tak tengok lah. Sekali dia kata apabila dia letak pensil dekat oximeter tu, dia keluar bacaan nadi. Faham? Kira bacaan nadi tu macam fake lah. Tak tepat lah maknanya. Bukan tak tepat, kira macam dia buat main-main. Yang tipu je lah. Kat pen pun dia boleh detect. Merapu lah maknanya. Merapu. Jadi kena hati-hati lah kalau nak beli dari Shopee ni. Kita kena cari komen yang elok lah sebenarnya. Komen yang okey. Bukan semua yang elok. Sebab time-time COVID ni kan orang nak buat duit. Betul juga. Menipu punya berapa ramai. Jadi itulah nasihat saya pada para pendengar kita lah. Kena verify dulu lah sebelum kita beli apa-apa. Kenapa benda nampak macam murah kita pergi beli kan? Lepas tu kita beli spend duit kat barang yang mahal supaya dan kita kena baca review lah sebelum kita buy sebelum kita beli dekat tu. Tak semua benda murah tak okey, kena baca review lah. Apa benda pun baca review lah. Review okey. Kena pandai lah, kena pandai. Macam trading kena baca carta dulu
Kena baca tengok overall view siapa tu. register tu Yang semua. masuk. Betul. nak bagus kena tengok trading view kan. Ah, Lah carta tak menipu kan. Itu carta. Ini osimeter pun tengah hati-hati jugalah. Cuba pergi tengah trade tu. Tak ada. Kau ketat. Dan tanya. Saya tak buka lagi. Aduh. Tak buka lagi. Bukan tak buka. Sebab saya tengok live ni dekat komputer. Kat komputer ni saya trade kat komputer. Jadi tak dapat lah nak trade. Dia ada set up ke? Cikgu Hafiz? Macam semalam memang kita target dia turun. Jadi masa news apa tu yang dia turun ni? dia Gold macam ke? dia Silver macam nak ke? naik gold semalam. Gold. Dia macam nak naik kan. Tapi dia naik tu dia sebenarnya dia nak cukupkan balik macam bacaan Fibo dekat time frame M15. Jadi lepas tu dia turunkan balik, dia capai balik TP untuk H4. Macam yang saya cakap tadi kan, saya ukur dekat semua time frame. Jadi TP yang paling hampir dekat H4 berada dekat zone tu lah 1777 tu. Tapi itu TP lah. Tapi dia pergi semalam bawah daripada tu lah. Dia pergi 1774 kan lebih kurang kan. Dia pergi hari ni lah. Hari ni pagi ke tengah hari tadi baru dia cecah balik. Maknanya Fibo tu dia tak tipu lah. Dia cuma lewat sampai dekat destinasi dia. Memang nampak dia nak turun sebenarnya. Tapi dia naik dulu. Dia penuhkan dulu dia punya hutang dia dekat TP-TP, dekat TF-TF yang tu lah. Jadi dia macam orang kata apa? Time frame lebih besar ni dia lagi tepat lah. Time frame besar ni dia penanda arah. Yang kecil ni dia punya mainan tau. Dia ada turun naik tu kan. Tapi kalau untuk scalping boleh guna time frame M15 banyak kali lah boleh entry. Tapi kadang-kadang dia punya TP dia tu lambat sampai. Kadang-kadang dia nak pergi arah TP yang time frame besar. Macam gold itu saya ingatkan TP untuk time frame kecil tu dia macam dia tak valid kan. Dia lala dia time news baru dia penuhkan TP tu. Jadi gold ni kadang-kadang dia ada dia punya dia punya sifat-sifat dia lah. Salah satu gold ni nampak ganas tapi dia ada baik dia. Batu lembut kan. Batu lembut kau tegur langsung dia biasa patuh pada macam Fibonacci. So Fibonacci. Zone Fibo. Dia patuh lah banyak. Lagi satu gold ni dia ada macam satu tabiat tau. Macam contoh tabiat dia kalau pagi dia naik atas. Petang dia akan patah balik lah dekat mana dia buka tu. Kira dia ambil buyer balik lah. Dia akan pergi balik tempat yang sama open day. Katakanlah ada broker open pukul 5 pagi, ada yang pukul 6 kan. Dia akan datang balik tempat tu. Tapi kena tengok juga, kita kena tarik Fibo juga untuk tentukan dia dah capai belum dia punya matlamat dia. Kalau Fibo tu dia punya kenaikan tu adalah macam pullback. Dia mungkin boleh sampai 161, maksimum 261 lah. Tapi kalau dia trend, dia akan sampai maksimum 423. Macam contoh semalam, mungkin 423 tu pada time frame yang kecil. Kalau H4 dia time frame pada time frame H4 dia cuma 161 je. 161 161. Kira kalau Fibo kita tu sama dengan time frame lebih besar lagi cantik lah. Kalau kita tarik di time frame kecil mungkin time frame besar dia 161, time frame kecil dia mungkin ada 261. Time frame lagi kecil dia 423. Cik Halish Bandar kata Cikgu Hafiz mantap semalam. Dia pun ada juga kawan-kawan yang ikut sebab kita punya analisa sama. Dia lain teknik, saya lain teknik. Dia teknik QM. Dia QM. QM itu Mansur Safari punya teknik.
Saya Ah, FMCBA, Cikgu Bahar dengan Cikgu Zul. tu dia Jadi cerita dia. dia punya analisa tu sama, baguslah. Power lah Cikgu Hafiz. Jadi macam hari ni kita target dia punya tu dah sampai, TP dia dah sampai, kita akan cari peluang untuk buy lah. Bila dia buat reversal ataupun dia bertukar arah, kita akan tengok pada time frame yang paling kecil untuk nak tahu dia punya perubahan lebih awal. Jadi Cikgu Hafiz apply signal Telegram lah. Ke WhatsApp. Tak ada. Kawan-kawan dia kita sharing-sharing je betul tak Sharing, betul. Lepas tu grup-grup kita ada grup macam untuk sipu-sipu. Setiap sipu dia ada grup kan. Jadi kita join grup tu lah untuk buat discussion kan. Jadi kalau macam kita punya analisa banyak sama, kita akan follow lah. Kalau tak sama tu mungkin ada lah dia punya penjelasan dia macam mana kan. Kira macam apa sifu-sifu punya signal lah ni. Macam saling fight lah. Apa saling beradu tenaga ni. Macam Sifu ada dalam grup tu. Sifu dia akan monitor kita lah. Kita akan berbincang sesama sendiri dalam tu sebab Sifu kalau nak layan pun berapa ratus conversation satu hari kan. Betul. Jadi dia ada jugalah bagi macam lah nak pergi mana kan. Jadi kita akan tunggu entry tu dekat tempat-tempat yang cikgu ajar kat mana kan. Teknik-teknik dia dekat mana nak tunggu. Kita ikut lah. Kita akan buat discussion lah dalam grup tu. Sebab macam sipu-sipu ni dia bagi ink je. Pergi sampai mana, turun, lepas tu naik balik ke kan. Jadi kita akan cari tempat-tempat tu. Confirmation tu kita akan cari sendirilah. Jadi Cikgu Hafiz ada dengar pasal Battle of the Trader ni? Pernah? Cikgu Hafiz ada join ke? Mesti ada join. Kalau join pun konten biasa lah. Cikgu Hafiz try lah. Atau boleh menang hadiah tempat pertama $1,200 tu. Boleh lah nanti try. Kan? Dia start minggu depan start Q2 lah. Minggu depan start Q2. Lepas tu lepas Q2 dia akan beradu lah top 10 antara Q1 dengan Q2 tu masuk final round. Lepas final round tu top 10 yang top 3 dia akan menang hadiah. Tu dia. Kan dapat sekali piala tu Hafiz. Oh, ada piala. Ada piala pusingan lah. Ni bukan gusti lengan ni, piala Battle of Trader. Battle of Kalau Trader. piala pusingan nanti kena pas-pas piala tu kan. Tak ada. Pegang je. Pegang betul hantar balik kan kat office kan. Ni pegang terus. Pegang terus Cikgu Hafiz. So, tunggu nanti next quarter dah boleh start balik. Cikgu Hafiz boleh pump lah. Ya. Boleh. Boleh cuba. Itulah. Dah ada ekor FX Giant? Baru buka tadi. FX Giant? Baru buka. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Hafiz. Baru buka dekat grup ni lah. Mana? Najmuddin Senja? Najmuddin. Alright. Nanti Cikgu Hafiz ajak kawan tu yang macam yang saya nak bagi sikit pendapat nasihat kepada kawan-kawan kan. Kalau ada yang buka FX Giant tu kan, baik collaborate sekali lah dengan ni bawah grup Najmuddin Messenger kan. Sebab kalau kita tak buat macam tu pun, contohlah kita tak guna depo daripada local depositor kan. Kita akan guna bank. Jadi yang untungnya bank. Jadi kalau guna, sebab dia ada keuntungan tu daripada dia punya macam buy and sell mata wang tu kan. Jadi kalau kita gunakan local depositor macam contoh sekarang buat ni kan, Najmuddin ni kan. Najmuddin dia bukan ambil duit tu untuk dia seorang, betul tak?
Dia akan gunakan juga untuk group, buat pertandingan ke, Betul. kan, buat apa-apa yang buat kelas ke apa, yang sangkut paut untuk naikkan trader-trader kan. Jadi lagi bagus lah daripada kita bagi direct pada bank kan. Betul. Sama-sama lah kalau siapa ada apa akaun Efek Giant tu, boleh lah sama-sama backup kan. Betul. Okey, untuk bawah Najmuddin Exchanger kan ada dekat bawah tu nombor bergerak tu kan, dekat kita punya screen. So si tuan-tuan boleh ambil nombor telefon tu, terus WhatsApp customer support dia lah. InsyaAllah dia akan layan tuan-tuan sampai tuan-tuan verify dan deposit lah insyaAllah. Okey, rasa sampai tahap macam tu, sampai situ je kot Cikgu An lah. Ya, sampai sini je lah kita hari ni. Terima kasih banyak Cikgu Hafiz. Kerana sama-sama bersama kami. Orang kata kami doakan Cikgu Hafiz berjaya lah, jaga kesihatan baik-baik. InsyaAllah sama-sama lah berjaya Terima kasih banyak Cikgu Hafiz. Nanti insyaAllah kalau ada next slot Next slot kita akan call Cikgu Hafiz juga lah. Okey. Datang office pun boleh, tak ada hal. Datang je Cikgu Hafiz, tak ada masalah. Janji ada kari. Kari ke tunggu kedai mamak buka Makan kat office kan. Sedap tu. Kari kambing ke kan. Sibuk dah sekat-sekat lah. Tak bergerak muka dia. Okey, Cikgu Hafiz, terima kasih kerana menyertai kita pada hari ini. Jadi kita sudah sampai di rancangan dan jangan lupa untuk like dan subscribe kita punya MFM TV punya YouTube channel dan tekan like dan juga follow untuk Facebook page MFM TV online. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan. Yang baik pada Allah SWT, yang buruk pada kami bertiga. Jadi kita akhiri kita punya sesi kita dah hari ini dengan tasbih kifarah surah Mas. Okey, baik, kita sampai di sini saja. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity potty